Okey, Puan Alayah, kita masuk ke blok yang terakhir. Saya tengok dalam senarai yang saya dapat daripada Puan Alayah tadi, ada Bank Negara. Bank Negara kalau ikut ni ada setakat ni dekat ramai juga ni, tapi tak ramai lah. 4 orang tahun ni. Yang 4 orang tahun ni. Jadi kes-kes macam mana yang Bank Negara pun boleh minta immigration blacklistkan orang? Okey, untuk makluman Datuk, bagi kes-kes bank negara ni adalah kebanyakan yang melibatkan kes money laundering. Money laundering, jadi maknanya kita tahan. Kalau dia terlibat dengan kes tu, kita tahan dia daripada keluar daripada negara kita. Selain daripada money laundering? Setakat ni kita tahu money laundering lah kebanyakannya. Okay. Ya. Saya tengok SPRM pun ada. SPRM ni kebanyakannya kes SPRM lah, kes dalam siasatan, kes yang apa tu masih lagi dalam perbicaraan. Jadi bagi kes ni pasport mereka di blacklist dan mereka tidak boleh pergi ke luar negara. Kecuali kalau dapat bagi kes-kes kecuali dapat surat lah daripada SPRM bagi kes emergency mungkin. Kita immigration apa-apa pun kalau kita nak keluar daripada senarai syak, senarai blacklist ni kita kena dapat surat daripada agensi berkenaan. Dan biasanya sebab setakat ni pun ada berlaku penipuan, jadi biasanya kita akan minta surat dan kita akan counter check. Kita akan check sekali lagi dengan agensi berkenaan, baru kita keluarkan. Jadi macam immigration sendiri, dia ada tak dia punya list sendiri? Maknanya di sini semua datang daripada agensi lain. Yes. Tapi immigration mungkin ada juga orang yang bersalah mengikut beberapa hal, dan dia sendiri masukkan list. Kita ada, kalau Datuk tengok kita di bawah Jabatan Immigration, kita ada untuk bulan April 2011 kita seramai 2,291. Bagi tahun 2010 kita ada seramai 12,109. Dan mengikut senarai ni adalah kita ada ranking yang ketiga, yang paling ramai lah. Paling ramai. Jadi bagi immigration ni macam sebenarnya saya maklumkan tadi, ini adalah bagi kes-kes yang melibatkan di bawah Akta Immigration, dan juga banyak kes yang kita, that's why itu sebab pada tahun 2010 ni figure yang agak tinggi berbanding dengan tahun 2009 1,626 saja. Yang tahun 2010 ni meningkat kepada 12,109, dan kebanyakannya adalah kes-kes bagi foreigners, warga negara asing, dan juga kebanyakannya adalah bagi pekerja asing. Pekerja asing kita hantar balik ke negara yang overstay, yang melakukan kesalahan dalam negara, semualah yang menyalahi Akta Immigration lah. Kita bila hantar balik, kita akan blacklist dan nama mereka, dan mereka tidak dibenarkan memasuki negara kita. Sampai bila-bila lah? Sampai bila-bila, kecuali kalau mereka menggunakan pasport baru. Okey. Saya nak tanya, tadi bila Puan Alayah sebut tentang bank negara, saya teringat tentang mereka yang banyak hutang dengan bank, yang tak boleh bayar. Jadi secara rambang lah, orang man in the street katakan, itu yang pinjam duit dekat bank berjuta-juta tu macam mana dia boleh keluar sedangkan bank dia belum habis lagi, dia punya hutang belum habis lagi. Mungkin Reza boleh bagi sedikit pandangan tentang tu. Ya, Datuk. Dalam situasi sedemikian, kalau commercial banks involving commercial banks, apa yang dilakukan adalah selalunya satu perintah mahkamah harus diambil dahulu untuk menyekat diorang ni daripada keluar daripada Malaysia. Itu yang selalunya kita buat. Pernah saya buat satu kes dulu, this is involving forex punya trader, involving berjuta-juta, beratus juta ringgit telah pun dipindahkan daripada Malaysia ke luar negara. So apa yang berlaku adalah kita telah memohon kepada mahkamah untuk satu perintah agar pasport dia ni dipegang oleh mahkamah. He has to surrender his passport to court. So itu yang kita buat. Jadi, tapi satu proviso saya kena cakap di sini adalah mahkamah tidak akan sewenang-wenangnya mengeluarkan perintah untuk menyekat atau mengambil pasport orang tersebut. Dia mesti ada, you have to satisfy certain very stringent criteria lah. Jadi dia bukan je atas alasan yang ringan boleh mohon. Tak boleh Datuk. Kalau begitu senanglah kita pergi pohon apa semua sekat orang tu keluar. Puan Alayah, satu lagi kes saya nak tanya. Ni saya ternampak ni kes Jabatan Penjara. Kes parol ni. Ini macam mana ni yang
kalau dia dah payroll maknanya dia dah lepas daripada tahanan kan. Tapi ada juga macam jabatan penjara kebanyakannya bagi kes-kes yang dalam tahanan tu memang tak boleh keluar lah kan. Tapi kalau payroll ni bermakna mereka masih lagi menjalankan melaksanakan hukuman tapi di luar daripada penjara. Jadi kadang-kadang tu bagi mereka yang berkelakuan baik, jadi kemungkinan mereka dibenarkan menjalankan payroll, bermakna mereka keluar tapi mereka masih lagi perlu report kepada kepada balai polis yang terdekat apa semua tu. So kes-kes yang ini. Tapi mereka ni masih lagi disekat daripada keluar negara. Custom saya tengok dalam ni pun ada. Bagi custom ni kebanyakannya yang elak cukai lah Datuk. Yang kebanyakannya bagi mereka yang mengelak cukai. So custom selalunya akan minta kita blacklist kan sehingga mereka menyelesaikan cukai lah, bayar cukai. Jadi Reza saya nak tanya, kalau daripada segi hak seorang individu lah, kita cuba yang terbaik lah. Nak bayar hutang tapi kita tak dapat nak bayar hutang pasal banyak lain komitmen. Kemudian kita nak keluar negeri, nak cari duit sikit, nak buat berniaga dan kita tak boleh nak keluar pasal kita tak bayar hutang. Jadi daripada moral question dia macam mana tu ya? Tak menyusahkan orang ke? Kalau morally Datuk memanglah menyusahkan orang kan. Sebab itu apa yang saya faham seorang daripada pihak PTPTN, ini daripada some of my lawyers juga orang dah mengambil PTPN ni, loan daripada PTPTN, pinjaman PTPTN. Apa yang dia orang harus lakukan adalah bayar sikit je, tak banyak, not the whole amount. RM100 sebulan, RM70 sebulan, dan PTPTN akan consider itu. PTPTN akan mengambil akan timbangkan sekali situasi. Katalah dia orang tak ada duit, baru nak start kerja, baru nak buka bisnes apa semua kan. Seandainya dia orang sanggup ataupun boleh membayar sedemikian RM100 nominal amount yang nominal, saya rasa itu cukup untuk pihak PTPTN untuk bertimbang rasa kan, dalam membenarkan dia orang ni keluar daripada. Dia menunjukkan yang dia berusaha lah untuk membayar kan. Kita mesti ada effort lah. Ada effort lah. Bukanlah dia terus nak lari kan. Betul lah tu. Kalau macam keadaan macam itu, nampak macam macam Faizal Tahir sebut tadi, nasihat yang macam itu kita kena ikut lah kan. Itu nasihat yang paling bagus saya rasa, paling wajar. Tapi dalam sekarang ni kalau kita tengok senarai itu makin lama makin tinggi, agaknya tekanan ekonomi yang menyebabkan dia orang tak boleh bayar. Tak, saya rasa tak sedemikian tu. Saya rasa just bukan pasal dia tak ada duit nak bayar tak, ataupun ini tak kisah punya je lah, don't care. Kita sekarang ni telah bergerak, sekarang ni sad to say, kita telah bergerak pada satu situasi yang mana dia orang tak kisah langsung janji saya sendiri, the concept of me, I am the one who is important. Itu yang menyebabkan dia orang ni bila ambil duit tak nak bayar. Setengah-setengah tu bukan tak boleh afford, boleh afford, tapi saja enggan untuk membayar. Jadi agaknya mungkin yalah, kalau PTPN tak ada, kalau PTPN ada, saya nak tanya dia, okey, PTPN apakah tindakan lain boleh ke selain daripada nak pergi sekat orang keluar negeri ni, mungkin boleh dapat jaminan daripada ibu bapa, kawan-kawan, saudara mara, malah potong gaji pun, takkan kita tak boleh buat macam tu kan. Itu saya tak boleh jawab, Datuk. Itu soalan pada PTPN. Kursi kosong. Kursi kosong, saya tak boleh nak jawab lah tu. Okeylah, saya pun ingat setakat ini dulu kita bercerita tentang kes PTPN dan hutang yang boleh dibayar dan tak boleh dibayar. Jadi sebelum berpisah, terimalah salam hormat daripada saya, Ahmad Abdul Talib, dan kru penerbitan Soal Jawab. Terima kasih Daun Keladi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.